Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Prof Chan dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tajuk tugasan iaitu bincangkan bagaimana perubahan tenaga dalam atmosfera. Sebelum kami memulakan pembentangan dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 8 orang ahli iaitu Nur Fada binti Muhammad, Nur Hanan Najwa binti Sayuti, Nurul Aisyah binti Abidin, Nurul Atikah binti Udin, Najatul Naim bin Hamzani, Farazatul Fatihah binti Nazib, Muhammad Fikri bin Fatiroy dan Tengku Hazrul Nizam bin Tengku Hazmi. Pengenalan. Atmosfera ialah suatu lapisan gas yang melitupi bumi, dikekalkan di tempatnya oleh graviti bumi. Atmosfera melindungi hidupan di bumi dengan menyerap pancaran matahari ultra-ungu yang memanaskan permukaan menerusi penahanan haba dan mengurangkan suhu lampau di antara siang dan malam. Atmosfera terdiri daripada nitrogen sebanyak 78%, oksigen 21% dengan sedikit argon iaitu 1% dan karbon dioksida, wap air dan gas lain. Seterusnya saya akan membentangkan tentang jenis-jenis tenaga yang terdapat dalam atmosfera. Antara jenis tenaga yang terdapat dalam atmosfera ialah tenaga haba rasa, tenaga haba pendam, tenaga keupayaan atau tenaga potensi, tenaga kinetik dan tenaga graviti. Tenaga haba rasa adalah tenaga yang dialirkan dari satu jisim ke satu jisim yang lain apabila berlakunya perbezaan suhu. Sebagai contoh, apabila permukaan air menerima tenaga matahari, ia akan menyebabkan permukaan air tersebut menjadi panas. Seterusnya adalah haba pendam. Haba pendam adalah tenaga yang diserap dan disimpan di dalam sesuatu objek dan dibebaskan semula. Sebagai contoh, tenaga haba yang diserap oleh ais semasa pembekuan dan dibebaskan semula semasa pencairan. Yang ketiga adalah tenaga keupayaan, yaitu tenaga potensi yang tersimpan di dalam sesuatu objek. Sebagai contoh, tenaga yang disimpan oleh titisan air di dalam awan sebelum ia jatuh ke bumi sebagai hujan. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan jenis-jenis tenaga, yaitu tenaga kinetik. Tenaga kinetik merupakan tenaga yang terhasil akibat pergerakan suatu jasad. Ianya bergantung kepada hal laju pergerakan. Semakin laju pergerakan suatu jasad, semakin tinggi tenaga kinetik yang terhasil. Sebagai contohnya, sungai yang mengalir deras mempunyai tenaga kinetik yang tinggi berbanding dengan aliran sungai yang perlahan. Maka, tenaga kinetik yang tinggi menghasilkan kuasa hakisan yang tinggi dari sungai tersebut. Peredaran bumi mengelilingi matahari dan putaran bumi di atas faksinya menyebabkan bumi mempunyai tenaga kinetik. Seterusnya ialah tenaga graviti. Tenaga ini ialah tenaga yang dimiliki oleh bumi untuk menarik suatu jisim dari atas ke bawah. Ia bergantung kepada saiz jisim dan ketinggian jisim itu. Sebagai contohnya, semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat bumi oleh satu daya yang dikenali sebagai daya tarikan graviti bumi. Daya ini menyebabkan objek jatuh ke arah bumi apabila dilepaskan. Itu sahaja daripada saya menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan bagaimana tenaga haba rasa berubah dalam atmosfera. Unsur-unsur cuaca dan iklim menjadi ejen pemindahan haba. Haba akan dipindahkan oleh angin dari kawasan berlebihan tenaga ke kawasan yang kekurangan tenaga. Dalam proses ini, tenaga haba rasa berlaku apabila permukaan yang mendapat bahangan suria, permukaan tersebut menjadi beransur panas. Sebagai contoh, bahangan suria yang terkena pada lautan menyebabkan permukaan lautan menjadi panas. Sekarang kita akan tengok kepada beberapa contoh aliran yang dapat saya keluarkan daripada apabila berlaku proses perubahan tenaga haba rasa. Matahari yang menjadi pusat tenaga bahangan menyebabkan suhu beransur panas. Jadi apabila suhu beransur panas tu, berlakulah proses tenaga haba rasa dalam suhu tersebut. Jadi suhu yang panas ini, angin akan membawa suhu tersebut, iaitu angin menjadi ejen pemindahan. Jadi kita ambil contoh yang tadi, apabila menjadi ejen pemindahan,
haba tersebut tekanan kepada permukaan laut. Jadi, permukaan laut dipanaskan. Okey, ini adalah selepas permukaan laut dipanaskan. Apabila permukaan laut dipanaskan, melalui proses sejatan ia akan menghasilkan tenaga haba pendam iaitu udara panas daripada proses sejatan tersebut. Perubahan tenaga haba pendam dalam atmosfera berlaku melalui pelbagai proses. Antaranya ialah proses pengejatan dan juga proses perpeluhan. Proses-proses tersebut melibatkan perubahan atom atau molekul dalam cecair yang mendapat tenaga mencukupi untuk bertukar kepada gas pada suhu yang kurang daripada tata didih apabila terdedah kepada atmosfera. Air yang berada di permukaan bumi ataupun daripada liang-liang stoma daun dan juga liang-liang puar tanah akan diserap ke dalam kitaran air daripada bentuk cecair kepada bentuk uap. Dalam proses ini, tenaga haba daripada matahari diperlukan bagi memanaskan permukaan bumi. Suhu haba yang dibekalkan ketika proses-proses tersebut akan tetap sama walaupun haba terus dibekalkan semasa perubahan jirim. Disebabkan proses perubahan keadaan jirim berlaku tanpa perubahan suhu, haba yang diserap atau yang dilepaskan seolah-olah terpendam atau tersembunyi dan haba yang dibekalkan pada masa itu disebut sebagai tenaga haba pendam. Bukan itu saja, laut, tasik ataupun sungai membekalkan lebih kurang 90% daripada lembapan atmosfera, manakala 10% lagi adalah melalui proses transpirasi tumbuhan. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya, Nur Fatha Muhammad, akan menghuraikan lebih lagi tentang tenaga keupayaan atau tenaga potensi di atmosfera. Proses pemeluapan menghasilkan wap air dan wap air tersebut akan naik ke atmosfera bersama udara yang panas. Apabila wap air itu semakin naik ke altitude yang lebih tinggi, tekanan di sekeliling akan menjadi lebih rendah dan suhu juga akan menjadi lebih rendah. Tekanan yang rendah itu menyebabkan wap air itu berubah melalui proses pelembapan berubah menjadi titisan air yang kecil atau hablur ais yang tersimpan di dalam awan. Tenaga potensi terdapat di dalam awan tersebut kerana ia kekal tergantung dan tidak melepaskan kerpasan. Awan juga tergantung di langit kerana adanya udara yang panas yang menyeliputi awan tersebut. Baiklah, saya akan menerangkan tentang tenaga kinetik dalam atmosfera. Tenaga kinetik dapat didefinisikan sebagai keupayaan melakukan kerja. Apabila terdapat suatu daya yang bertindak ke atas suatu jasad, jasad tersebut bergerak pada arah daya tersebut dan menghasilkan kerja. Dalam sistem atmosfera, tenaga kinetik terhasil daripada pergerakan angin. Perkara ini berlaku kerana penerimaan tenaga haba yang tidak sekata di setiap kawasan menghasilkan udara sejuk yang bertekanan tinggi dan udara panas yang bertekanan rendah. Kemudian terbentuk angin yang akan bergerak daripada kawasan berudara sejuk ke kawasan yang berudara panas. Oleh itu berlakulah perubahan tenaga iaitu tenaga haba daripada bahangan matahari kepada tenaga kinetik iaitu pergerakan angin. Sekian sahaja daripada saya menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membincangkan perubahan tenaga yang berlaku dalam atmosfera iaitu tenaga graviti. Tenaga graviti ini berlaku selepas tenaga kinetik. Sebagai contoh, wap-wap air hasil proses pemeluapan akan terapung-apung dan bercantum membentuk awan. Sampai suatu masa, wap-wap air dalam awan ini akan menjadi tepuh dan turun sebagai kerpasan. Tenaga graviti inilah yang mendorong kerpasan turun ke permukaan bumi seperti ke kawasan daratan dan lautan yang terdapat pada gambar raja di sebelah. Kesimpulannya, terdapat pelbagai tenaga dan perubahan tenaga yang berlaku dalam sistem atmosfera. Perubahan tenaga yang berlaku dalam atmosfera telah memberi kesan kepada kitaran-kitaran yang berlaku di dalam sistem dan persekitaran bumi. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.